biasa menggunakan salawat Ibrahimiyah kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, yang bersedia berhalusi Masjid Al-Falah Kampung Maju Jaya, yang dihormati Timbalan Pengurusi Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf masa yang lepas tu ada problem sekolah kat desa Dr. SPM. Maaf tak dapat datang hampir 10 minit tak begitu. Baik, sebelum kita sambung bacaan kitab Matlabul Badrain wa Majma'ul Bahrain, mari saya kongsikan kelebihan ilmu dan ulama bagi kitab Al-Jawharul Mawquf wa Munabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Jalantani, ulama Kelantan, yang beliau telah menukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, yakni kitab Sarifati Hadis karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Tujuannya bacakan kelebihan ilmu dan ulama ini supaya datang semangat kita untuk terus menuntut ilmu lagi dan lagi dan sampai-sampaikan. Di mana bila kita baca kelebihan solat, datang semangat untuk kita solat. Kelebihan baca Al-Quran, itu datang semangat untuk kita membaca Al-Quran. Kelebihan puasa, kelebihan haji, kelebihan berdakwah, maka kuat semangat kita untuk berpuasa, zakat, haji, berdakwah. Maka saya kongsikan kelebihan untuk ilmu, kelebihan ilmu dan ulama supaya kuat semangat kita untuk terus belajar lagi dan lagi sampai tak ada lagi dia. Baik, bermula bab yang pertama, yang asalnya tulisan Jawi sudah ada dialih ke tulisan bumi oleh Ustaz Nur Ain di pihak juga. Tuan-tuan boleh bacakan juga di rumah. Kelebihan sembahyang pun ada dalam ni, yang sembahyang jemaah, bacakan kepada isteri dan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita ni sembahyang dan dengar kelebihan sembahyang, semangat untuk mereka sembahyang, bukan kerana dipaksa semata-mata. Baik, bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi dalam Al-Quran beza ataupun Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Jadi berapa banyak darjat ini? Beberapa darjat itu berapa darjat dia? Adakah 2-3 darjat saja? Kalau bahasa Melayu beberapa darjat ini? Sikit saja lah, 2-3 darjat lah. Jadi apa tafsiran para ulama beberapa darjat? Adakah memang 2-3 darjat sahaja? Baris dia tak ada. Jadi seingat saya Yarfa'illah, tapi saya semak juga takut tersalah betul Yarfa'illah.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa darjat. Kata Ibnu Abbas, beberapa darjat itu berapa? Yang lebih atas orang mukminin dengan 700 darjat. Makna beberapa darjat beza orang berilmu dengan orang yang kurang berilmu itu ataupun tidak berilmu, 700 darjatnya. Barang yang antara satu darjat kepada satu darjat itu perjalanan 500 tahun. Zaman sekarang ni kita hidup pun tak sampai 500 tahun. Paling tua umur pun 100 lebih, tak cecah pun 200. Ini perjalanan 500 tahun. Seperti barang yang antara langit dan bumi. Itu beza berilmu dan tak berilmu. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama, seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Dakwah ni pelbagai. Ada dakwah pintu ke pintu, rumah ke rumah. Ada dakwah menulis kitab. Ada dakwah menyampaikan isi kitab. Jadi pelbagai bentuk dakwah. Tapi nak buat yang mana satu, kita buat semualah. Kalau kita terlibat mana-mana aktiviti dakwah, kita teruskan. Cuma pastikan apa yang kita sampaikan itu ada sumbernya. Ada sumbernya. Sebab kalau kita sampaikan sesuatu yang tiada sumbernya, takut-takut bukan amar ma'ruf nahi munkar, dia jadi amar munkar nahi ma'ruf, na'udzubillah min dzalik. Baik. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, orang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya, maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan bertaulan dengan dia. Jangan berkawan orang yang benci ilmu. Maka bahwasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya lebih kurang, menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim lelaki dan muslimah yang perempuan. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Artinya lebih kurang, barang siapa ada ia di dalam menuntut ilmu, adalah syurga itu di dalam tuntutnya. Dan barang siapa ada ia dalam menuntut maksiat, yakni segala jenis dosa, adalah neraka itu di dalam tuntutnya. Demikianlah beberapa ayat Quran dan hadis tentang kelebihan ilmu dan ulama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampai-sampaikan insya-Allah. Masjid Al-Falah. Baik, mari kita sambung pembacaan kitab Maqalatul Badroin, Majmu'ul Bahroin. Ini yang ada tangan saya, tulisan Budi. Asalnya tulisan Jawi. Kitab ini ditulis oleh Al-Alam Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Patani Thailand, ulama Melayu Thailand. Juga dikenali Syekh Nikmat Kecil, merupakan cucu saudara daripada ulama termasyhur di alam Melayu, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Itu bapa dia. Baik, kalau yang Rumi bersurat 12, yang Jawi bersurat 6. Bersurat 6, tengah-tengah. Dan kalam, sebuah bab kalam. Dan kalam ini masih perbahasan sifat wajib bagi Allah, tapi yang terakhirlah. Dan kalam artinya berkata-kata yang tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Allah Ta'ala berkata-kata,
tetapi tidak berhuruf dan tidak bersuara. Berbeza dengan makhluk macam kita. Kita berkata-kata ada huruf dan ada suara. Cuma faham tak faham kan, kadang kalau ngigau pun tak faham. Kemarin masa sekolah ada program kat Desa Aru mana gitu, yang ini program bawah hakim lah. Jadi bermalam lah kat Desa Aru, tidur kan ramai. Satu bilik tu ada 2 orang, ada 3 orang. Saya berdua lah dengan kawan. Esok pagi ni seorang tu cakap, "Tengok malam aku dengar ada orang cakap lah." Saya pun dengar, aku lah tu. Rupanya saya ngigau. Ngigau apa? Ngigau nak baca kursi tak dapat. Mulut jadi macam ditutup. Nak sebut Bismillah pun tak boleh. Ya Allah. Cuba kan Bismillah. Akhirnya dah jadi juga. Tapi tak terbangun, saya tidur terus. Kawan saya tu tidur sebilik, dengar orang cakap. Cuma tak dengar apa fikiran dia kan. Dia nak kejut, dia dah senyap. Baik, manusia berkata-kata, berhuruf, bersuara, itu pun kena kuat. Kalau tak kuat, tak dengar. Allah Ta'ala berkata-kata tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ini dia punya poin, tuan-tuan. Kitab ni dia kitab fikir. Jadi depan ni dibahaskan tauhid ringkas lah. Kalau nak lebih lanjut, bab kalam dalam kitab-kitab tauhid lah. Ya? Penting, formula ni penting. Dia kalau matematik tu, formula, belajar formula lah. Kalau formulanya tak dihadap, apa soalan tu tak ada jawab. Kalau dah dapat formula tu, insyaAllah boleh dah jawab yang mudah-mudah. Yang lebih sikit tu kena buat latihan kan. Ingat lagi masa saya ambil SPM, ambil science stream, matematik tambahan. Ya Allah, ya Rabbi kali, yang pening boleh nak faham. Masa belajar tu kan memang tu buku tebal lah kan. Dia bukan masuk bank, yang itu dekat depan. Pasal apa? Kau ada nanti tambahan. Kau ada yang lain tak belajar. Padahal masa dalam kelas tak faham apa sangat pun. Masa exam dapat markah formula. Alhamdulillah dapat dah 3 markah formula. Tak ada penggagal kan. Baik, jadi ini formula. Allah Ta'ala berkata tak berhuruf dan tiada bersuara. Dalam kitab-kitab tauhid yang lain ditambahkan tiada permulaan dan tiada akhir. Tiada permulaan dan tiada akhir. Kalau tuan-tuan nanti duduk kuliah tauhid, sini pun ada rasanya, akan diterangkan ataupun sudah diterangkan. Belajar lagi, ulang kaji. Nanti jumpa ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Nanti akan ada Allah Ta'ala membaca surah Ar-Rahman dalam syurga. Ahli syurga mendengar Allah Ta'ala membaca surah Ar-Rahman. Lagi macam-macam ayat Al-Quran dan hadis yang seolah-olah Allah Ta'ala itu berkata-kata ada huruf, ada suara, tak ada apa, ada mula, ada akhir. Sedangkan poin dia kat sini, Allah Ta'ala berkata-kata tiada huruf, tiada suara, tiada mula dan tiada akhir. Macam mana nanti dijelaskan kuliah tauhid sambung sini. Dan ta'aluk ia, sifat kalam itu berta'aluk dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu daripada sekalian tempat ta'aluknya. Ta'aluk ilmu iaitu wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata tentang wajib akal, iaitu dirinya, diri Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berkata-kata tentang mustahil akal, iaitu syarik, sekutu bagi Allah. Dan Allah Ta'ala berkata-kata tentang harus akal, iaitu makhluk, segala makhluk. Tumma sab'u sifatin tusamma sifatun ma'nawiyatun. Habislah ceritanya, sifat 20 dan bab kalam. Baik, saya nak tambah
Kalau kita tak mendalami ataupun tidak ulang kaji sifat kalam ini tuan-tuan, takut-takut terpengaruh dengan satu ajaran yang sesat yang mengatakan Allah Ta'ala ini ada berkata-kata ada permulaan, ada permulaan dan ada akhir. Mula-mula Allah Ta'ala diam, kemudian Allah berkata-kata, kemudian Allah diam semula. Itu dalam kitab Baquratul Amani dan kitab Misbahul Munir. Kitab itu daripada sifat wujud sampailah sifat sama basar betul bertepatan selari dengan kitab-kitab tauhid Melayu dan Arab yang lain. Namun pada sifat kalam dinyatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu berkata-kata ada mula, ada akhir. Jadi hati-hati ya. Kitab ni masyhur di tanah Melayu, di bahagian Kedah, Kelantan namun di anak murid kepada pengarang kitab ini sendiri bangkit memperbaiklah. Katakan baik tak, sebab sifat kalam ni dia salah, lari daripada kitab-kitab tauhid Melayu dan Arab yang lain. Jadi anak murid dia bangkit, nama dia Ustaz Nid Nazimuddin daripada Terengganu. Dia sendiri membuat kitab membetulkan kesalahan tersebut. Namun biasalah ada anak-anak murid juga yang tak terima, jadi berlaku juga salah faham dari situ jadi hati-hati. Sebab tu penting untuk kita ulang kaji. Kita ni ulang kaji bukan nak periksa. Dah tak ada ustaz datang ceramah pun baik tuan-tuan ambil kita periksa masing-masing. Tak ada. Kalau ada minggu depan tak ada yang datang. Kecuali siang ni siapa dapat 100% dapat wang tunai sekian-sekian mungkin kan. Baik, jadi kita belajar soal apa? Ulang kaji lagi. Kenapa? Supaya tak lupa dan supaya semakin teguh pendirian kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Baik, sambung Tsumma sab'u sifatin tusamma sifatun ma'nawiyatun wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula al-ula wa hiya qawluhu ta'ala qadiran wa muridan wa 'aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Kemudian 7 sifat yang dinamakan dia sifat ma'nawiyah, dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Maknanya melazimkan sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Dan iaitu keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dan yang berkehendak dan yang mengetahui dan yang hidup dan yang mendengar dan yang melihat dan yang berkata-kata. Ada perbezaan juga pendapat oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi sedikit tentang sifat ma'nawiyah ini. Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat ma'nawiyah tidak perlu dipelajari sebab dia sudah ada dalam sifat ma'ani. Maknanya jika Allah Ta'ala itu bersifat kudrat contohnya, secara otomatiklah Allah Ta'ala itu kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Jadi menurut pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, orang Islam wajib mempelajari sifat wajib Allah ini 13 sahaja, 13 sifat sahaja yang wajib dipelajari. Namun menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat ma'ani lain, sifat ma'nawiyah lain. Maksudnya perlu dipelajari lebih, lainlah, kena dipelajari lebih lagi. Jadi kita di Malaysia, khasnya di Johor, meraihkan kedua-dua imam, jadi kita mempelajari sifat 20 ataupun 20 sifat wajib bagi Allah. Baik, sebelum tu yang kitab yang saya sebut tadi itu bukanlah nak condemn, cuma itu peringatan, dan benda itu sudah dibuktikan sudah dibandingkan dengan kitab-kitab lain, bukanlah
semata-mata ada masalah peribadi maka dikecam kitab tersebut, tidak. Sudah dibahaskan secara ilmiah, secara akademik. Namun biasalah ada yang terima, ada yang tak terima. Itu perkara biasa. Rasulullah SAW pun guru yang terbaik. Rasulullah itu guru yang terbaik pun ada yang tak menerima. Malah ahli keluarga Rasulullah SAW sendiri ada yang tak menerimanya. Jadi siapalah kita kalau ada yang tak menerima apa yang kita sampaikan, itu sebagai kata-kata semangatlah, supaya tak putus asa. Baik, sambung sifat yang mustahil bagi Allah. Wa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya abdadul 20 al-ula wa hiya al-adam wal huduthu wa turuqul adami wal mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jaraman ay ta'khudhu dhatahu al-aliyatu qadran min al-faraghi aw yakunu aradan yakumu bil jarami aw yakunu fi jihatin lil jarami aw lahu huwa jihatun aw yataqayyadu bi makanin aw zamanin aw tattasifu dhatuhul aliyatu bil hawadithi aw tattasifu bis sigari wal kibari aw tattasifu bil aghrabi bil af'ali wal ahkami. Kenapa Ustaz baca Ustaz? Yang Arab ni kita baca Melayu ni terus mengambil keberkatan. Kita dengar perkataan-perkataan ulama, hadis, ayat Quran itu supaya mengambil keberkatan. Seperti mana bayi baru lahir diazankan. Bayi itu mana faham bahasa Arab? Dia tahu pun nangis saja, kan? Tapi supaya keberkatan daripada azan tersebut menyerap dalam diri budak. Yang ini kata-kata ulama, hadis dan juga ayat Quran dibacakan, kita dengar supaya datang keberkatan dalam diri kita, insya-Allah. Dan setengah daripada yang mustahil pada hak Allah Ta'ala artinya 20 sifat, yang iaitu segala lawan 20 sifat yang pertama, dan iaitu Adam, artinya tiada. Adam dekat sini ain dan mim, maksudnya tiada. Kalau alif dan mim itu nama Nabi Adam, jadi bunyinya beza sikit. Ain, Adam, Kalau Adam, alif itu nama Nabi Adam. Adam artinya tiada, dan hudus artinya baharu, dan tabul Adam, bahasa Arab di sini turul, kat sini turul Adam artinya kedatangan Adam yang dinamakan dia dengan fana, nama lainnya fana, binasa lah. Kedatangan tiada maknanya binasa lah, hancur. Dan mumathalatuhu dengan hawadith, artinya menyerupai dengan yang baharu, sama dengan yang baharu. Yang baharu itu makhluk. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat sama dengan makhluk. Ini poin ni pun penting juga, kerana bila jumpa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang seolah-olah menunjukkan Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk, maka kita kembali pada poin ini, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kalau ada yang pertikaikan, kita nak ikut ayat Quran ke, ayat Quran dan hadis ke, nak ikut kitab? Nescaya kita jawab, kitab ini pun ambilan sumbernya, dalilnya daripada Quran dan hadis juga. Baik, mustahil Allah Ta'ala bersifat menyerupai dengan yang baharu, menyerupai dengan makhluk, dengan bahawa ada ia
berjirim. Berjirim itu apa? Artinya mengambil zatnya yang maha tinggi akan kadar daripada lapang. Mengambil ruang lah. Allah Ta'ala ini tak mengambil ruang. Atau ada ia Arab ni sifat yang berdiri dengan jirim. Allah Ta'ala ni bukan sifat. Arab ni sifat ni berdiri dengan jirim. Dia perlukan badan. Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala ni kan ada dirinya sendiri. Atau ada yang pihak bagi jirim. Mustahil Allah Ta'ala itu ada pihak ni arah. Allah Ta'ala mustahil ada arah. Atau baginya pihak bagi jirim, atau baginya pihak. Atau berhad ia dengan tempat. Ada had dia, ada maksimum dia dengan tempat atau masa. Allah Ta'ala tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan masa. Atau bersifat zatnya yang maha tinggi dengan segala yang baharu. Atau bersifat dengan kecil atau besar. Atau bersifat dia dengan berkehendak pada segala perbuatannya dan segala hukumnya. Baik, jadi Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk, diuraikan lebih sikit lah daripada bab ini, diuraikan lebih sikit. Allah Ta'ala tu tidak kecil, tidak besar. Tidak kecil tu mungkin semua orang boleh terima. Tidak besar tu macam mana? Tak boleh berimam Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Zikir lepas sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi macam mana boleh dikatakan kitab ni Allah Ta'ala tak bersifat yang besar? Uraian ada dalam kitab Tauhid, tapi saya sebut sikit lah. Contoh dalam kitab Paku Iman, Allah Maha Besar itu bukanlah saiz Allah. Ada orang memahami Allah Maha Besar ini nak cakap kan kenal semua. Tak apa, saya tak cakap namanya. Tapi kalau siapa-siapa yang tengok video saya kat YouTube ni, dia baru dengar tentang perkara ini penjelasan saya. Tapi kenapa Ustaz tak sebut tadi depan dia? Sebab saya sedar kalau saya sebut kan dia nak dengar pun. Dan saya ni budak muda, kecil lagi, kan? Apa nama ni? Saya kata tak pandang lah, kan? Cuba Ustaz. Tak cuba dah. Tapi bukan dengan dia lah orang lain, kan? Baik, jadi dia kata macam mana Allah Maha Besar tu, macam mana nak tahu Allah tu Maha Besar? Tengok makhluk. Saya dengar dia kata, bumi ni berapa besar bumi ni? Dah ni. Bumi ni berapa besar bumi ni? Dia sebutlah berapa kiraan sains lah. Bumi ni dengan matahari, matahari tu 1000 kali ganda lebih besar daripada bumi. Yang tadi bumi dah disebutkan berapa. Kalau bumi ni kan bentuknya sfera, bulat lah, bulat sfera, apa nama, berbola. Jadi nak kira dia punya besarnya tu kena pakai PJ kuasa 2 kan, kalau tak silap. Itulah masa matematik SPM dulu kan, main kira lagi tambahan PJ kuasa 2. Apa tu Ustaz? Ada lah budak-budak yang belajar matematik tambahan ke apa, PJ kuasa 2. Ingat kan? PJ kuasa 2. Jadi disebutlah berapa matahari itu 1000 kali ganda lagi. Ini besar. Matahari itu bintang paling kecil, beribu lagi bintang. Bintang-bintang itu berada dalam galaksi Bima Sakti. Disebut tu berapa banyak bintang dalam galaksi Bima Sakti? 10 bilion ni sebut dari konteks 10 ke 20 itulah. 20 bilion, bukan ratus, bukan ribu, bukan juta, tapi bilion. 20 bilion bintang. Matahari itu bintang paling kecil.
Itu baru galaksi Bima Sakti. Jiran dia ada galaksi lain. Itu tak tahu galaksi apa disebut. Dia ada disebut. Itu lagi besar. Pasal apa? Itu cantuman 2 galaksi. Oh, itu. Boleh bayangkan tak tuan-tuan? Oh, kita nak bayangkan pun tak terbayang. Makhluk aja besar macam tu. Allah Ta'ala maha besar, lagi besar. Dah ke situ je. Maknanya makhluk ni besar, dia saiz. Dari segi saiz, Allah Ta'ala maha besar, bukan saiz. Dalam kitab Paku Iman dia sebut Allah Ta'ala maha besar, itu bukan saiznya besar, tak. Maksudnya kemuliaannya, ketinggiannya. Ataupun apa nama ni, Allah maha besar itu maknanya Allah Ta'ala yang menjadikan segala perkara. Yang saya belajar dulu kemarin macam tu. Allah Ta'ala yang menjadikan segala perkara. Bukanlah Allah maha besar, saiz Allah besar. Boleh kita nak mengkaji besarnya makhluk, besarnya bumi, besarnya matahari, besarnya makhluk ciptaan Allah Ta'ala, dah boleh. Tapi jangan kita banding, jangan kita fahamkan Allah maha besar maknanya Allah lebih besar saiznya daripada saiz makhluk. Bukan begitu pengertian Allah maha besar. Itu dalam kitab-kitab tauhid lah. Apa yang sama sikit je lah. Baik, itu maksud dia. Atau bersifat zatnya dengan semua yang baru, atau bersifat dengan kecil atau besar. Nampak? Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat kecil atau besar. Besar saiz tu. Baik, sambung wa kadza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassasin. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'ali. Artinya dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada berdiri ia dengan sendirinya. Memerlukan yang lain mustahil. Dengan bahawa Allah dia sifat yang berdiri dengan zat atau berkehendak kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tak perlu kepada yang menjadikan dia. Kalau macam tu, adakah Allah Ta'ala menjadikan dirinya sendiri? Pun tidak juga. Mentang-mentanglah Allah Ta'ala tak perlukan yang menjadikan dia. Boleh tak untuk orang berfahaman Allah Ta'ala jadikan dirinya sendiri? Pun tak boleh. Mustahil itu. Habis macam mana Allah Ta'ala ada? Allah Ta'ala ada tanpa dijadikan. Macam mana? Macam mana jangan dipikir, wajib percaya sahaja. Tak terfikir otak kita ulama-ulama tak suruh kita fikirkan, wajib percaya. Kalau kita fikir juga, itu yang boleh jadi diri isim tu. Benda yang tak disuruh dibuat. Baik, so insya azan tu sambung sikit. أشهد أن لا إله إلا الله
Baik, jadi Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada yang esa dengan bahawa ada yang bersusul pada zatnya. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak esa. Esa itu maknanya satu atau tunggal. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak esa, tidak tunggal, tidak satu. Dengan bahawa ada yang bersusun pada zatnya. Contoh, mustahil Allah Ta'ala bersusun pada zatnya, dirinya itu ada susunan. Mustahil. Susunan macam mana? Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Contoh susunan macam itulah. Ataupun susunannya ada darah, daging, urat, tulang. Mustahil Allah Ta'ala itu dirinya bersusun begitu. Mustahil, tak diterima akal. Atau ada baginya yang menyerupai pada zatnya, ataupun zat Allah ni ada dia punya kembarnya. Senang cerita kan, nak senang faham. Mustahil Allah Ta'ala itu ada kembarnya, ataupun ada yang sama apa nama dengan zat Allah Ta'ala, dengan diri Allah Ta'ala. Mustahil. Atau sifatnya, atau ada yang sama dengan sifat Allah. Tak ada. Nama mungkin sama, nama sifat. Contoh, Allah ada sifat kudrat, kuasa. Makhluk pada zahir, pada pandangan mata kasar, seolah-olah ada sifat kudrat juga, ada sifat kuasa juga. Tetapi kudrat makhluk dan kudrat Allah Ta'ala tak sama langsung. Sama pada nama sahaja. Atau ada sertanya pada wujud yang memberi bekas pada perbuatan daripada segala perbuatan. Ataupun selain Allah Ta'ala itu ada yang memberi bekas juga, ada yang memberi kesan perbuatannya. Itu mustahil, sebab hanya perbuatan Allah yang memberi bekas, yang memberi kesan. Itu esanya Allah Ta'ala. Esa Allah Ta'ala pada zat, sifat dan perbuatan. Kalau diulang kaji balik, sifat wajib Allah itu wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada zat. Zat Allah tidak bersusun. Zat Allah yang tak bersusun ini tak ada zat lain yang sama. Esa Allah Ta'ala pada sifat. Setiap sifat Allah itu tunggal, esa, tidak berbilang-bilang. Contoh sifat kudrat, sifat kuasa Allah, tidak boleh dipecah-pecahkan atau dibahagi-bahagikan, atau dipinjamkan, atau dianugerahkan, atau dititipkan. Macam-macamlah bahasa yang seumpamanya.
Kalau Allah Ta'ala ada sifat kudrat, lalu Allah pinjamkan sifat kudratnya atau Allah pinjamkan kuasanya pada makhluk, nescaya sudah terbatal sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada sifat. Kerana inilah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan, fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, jatuh murtad kafir. Alhamdulillah. Fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, jatuh murtad kafir. Alhamdulillah. Benda murtad kafir ni bukan sebarang-barang, tuan-tuan. Dia bukan ada pada IC, pada dokumen, pada pengakuan. Dia dalam hati. Dalam hati. Sesiapa yang berfahaman dalam hatinya Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, di sisi pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, murtad kafir. Sebab apa? Sudah menafikan sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada sifat. Kalau dah murtad, iman keluar dari Islam. Walaupun nama orang tu nama Islam, namanya Islam, Islam bin iman. Contohnya lah, saya ada jiran saya nama Islam, kan? Apa nama ni, Pak Nombor yang kasut kan? Siapa nama? Islam. Asal Islam. Oh, Islam. Orang Melayu, Malaysia, orang Kedah ke orang Perak, Islam nama tu. Baik, jadi kalau dah terkeluar daripada agama Islam, tuan, dia beri salam dah tak wajib jawab. Dia sembelih, haram kita makan. Kalau dia nak kahwinkan anak dia dengan kita, haram nikah. Bukan main-main buat murtad ni. Jadi hati-hati. Tetapi bagi pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk tidak murtad, tetapi ahlul bid'ah dan fasik berdosa besar. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah berfahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Baik, sambung panjang puasa ini. Yang ketiga, esa Allah Ta'ala pada perbuatan. Maknanya tak ada yang bersekutu pada bagi dengan Allah Ta'ala pada menjadikan sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu tak ada kawan, tolong sama-sama, bekerja sama, tak ada. Allah Ta'ala seorang diri, dan hanya perbuatan Allah yang memberi bekas, yang memberi kesan di segi hakikat. Baik, jadi mustahil Allah Ta'ala itu tidak esa, kan? Wa kadza yastaqilu alaihi al-ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in min al-'alami ma karahatihi li wujudihi ay adami iradatihi. Saya teringat, tuan-tuan, sebelum saya sambung ini, saya teringat ini ceritanya baru juga ni tadi juga. Jadi apa nama ni, balik semula pada sifat wahdaniyah. Sebab kita belajar ni, tuan-tuan, belajar orang dewasa ni, dia bukan setakat baca je, kaitkan kehidupan. Jadi saya teringat dalam kehidupan saya ni baru ni tadi, ada yang mengatakan Allah Ta'ala mentakdirkan segala perkara, tapi kita boleh pilih. Dah macam mana pun lah, Allah Ta'ala mentakdirkan segala perkara, tapi kita boleh pilih. Jadi yang Allah Ta'ala takdirkan ni berdasarkan apa yang kita pilih ke tidak, itu masuk juga bab apa, boleh juga masuk dalam wahdaniyah, iaitu esa Allah Ta'ala bersifat sifat iradat. Sifat iradat Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala berkehendak. Kalau Allah Ta'ala kata A lah jadi A, dia tak akan jadi B. Jadi dia bawa hadis. Dia bercakap bukan sebarang-barang, hadis. Wah hadis. Wah hadis. Apa nama ni? J.L. Hussein. Hadisnya apa? Hadis wabak.
Sayyidina Umar pergi satu tempat. Sampai ke tempat, berhenti, sahabat cakap, Umar, ni tengah ada wabak penyakit ta'un. Jadi macam mana ni? Nanti aku fikir dulu. Maknanya dia ingat balik lah ada pesanan-pesanan Rasulullah ni. Seorang sahabat Ubaidillah, dia kata, Rasulullah kata kalau ada satu tempat ada ta'un, yang dalam kawasan ta'un jangan keluar, yang dari luar jangan masuk. Dia Sayyidina Umar cerita pendek je lah. Sayyidina Umar pun Alhamdulillah, jadi kita yang masuk patah balik. Dia sahabat yang seorang lagi tanya, Umar, adakah kau nak lari daripada takbir? Allah Ta'ala takbirkan kau masuk kampung ni, kampung ta'un ni, bukan kampung sini yang kampung Arab tu lah. Jadi Sayyidina Umar cakap, aku lari dari takbir yang ini, aku pergi kepada takbir yang lain. Jadi dia pegang kata-kata Sayyidina Umar tu, makna yang dia faham, kita boleh pilih takbir. Allah Ta'ala bagi takbir banyak, kita pilih nak yang mana, ni ke, yang ni ke, yang ni ke. Dia faham macam tu kan dalam kitab hadis. Jadi hadis ni tuan-tuan wajib kita rujuk kitab syarah hadis. Hadis yang kita rujuk syarah hadis. Itu hadis tu ada dalam kitab Mukhtasar Ibn Al-Jamrah. Saya tak bawa pula. Nantilah akan datang kuliah seterusnya saya bawakan apa syarahnya. Tapi hadis tu fokus pada ta'un tu tadi, jangan masuk dan jangan keluar. Tapi dia apa nama ni, sudah syarahkan kepada kita boleh memilih takdir. Sedangkan Allah Ta'ala dah takdirkan Sayyidina Umar pergi situ tu, berhenti, itulah takdir Allah Ta'ala. Kemudian berbincang-bincang tu pun Allah Ta'ala dah takdirkan. Sayyidina Umar patah balik tak masuk kampung tu, dah betul dalam takdir. Bukan masa tu baru Allah Ta'ala nak takdirkan. Tengoklah dulu macam mana Sayyidina Umar nak buat keputusan macam mana, nanti baru Allah Ta'ala takdirkan. Tak, sifat iradat Allah Ta'ala tu, berkehendak tu, mentakdirkan nasib makhluk tu, bila berlakunya pada bab ta'aluk, dia ada berapa peringkat ta'aluk tu? Suluhiyun qadimun, suluhiyun qadimun, tunai Allah Ta'ala, tanjiziyun qadimun, tanjiziyun qadimun. Suluhi satu tu, suluhiyun qadimun dan tanjiziyun qadimun. Tunai Allah Ta'ala mentakdirkan, menetapkan nasib makhluk qadimun, sejak tiada mula, sejak azali. Makhluk belum ada lagi, dah ditakdirkan dah. Bukan setakat sampai Sayyidina Umar patah balik, tak, sampai ahli syurga, nafas ahli syurga dan nafas ahli neraka pun dah ditetapkan oleh Allah. Jadi Ustaz tak tegur ke Ustaz yang menyampaikan tu, orang kata latar belakang pendidikan ilmu tu lebih tinggi. Macam saya ni ambil pengajian bahasa Melayu. Kalau dibandingkan ni, saya ni belajar kuliah-kuliah masjid surau, kitab tu tak banyak khatam. Kitab khatam beberapa je kitab. Apa ni, Fadilatul Faraid, Aqidatul Najim. Tak Arab adalah sikit, tebuk sana, tebuk sini kan. Jadi nak kita lagi satu takut jadi gaduh. Jadi macam lawan pula, sebab dia jemputan. Tegur on the spot kan. Jadi lain pula, jadi macam kurang adab pula kan. Habis lepas tu tegur lah, dia balik awal. Dia awal dah sempat dapat kena kontak, nantilah saya cuba insyaAllah. Okay. Baik, jadi cukuplah pada tuan-tuan habis masa ni, panjang masa. Jadi beberapa perkara tentang tauhid ulang kaji dah ni tuan-tuan dah belajar, ni cuma ulang kaji dan kita kaitkan sedikit dengan kehidupan dan masyarakat. Bayangkan tuan-tuan satu pengajaran kat sini, orang yang berpendidikan tinggi dan pada saya agak mendalam jugalah pengetahuannya mengenai agama, dan berjawatan.
pun ada yang terkucil atau tak sama seperti dalam kitab. Habis dia baca kitab apa Ustaz? Kenapa dia kitab dia tak sama dengan kitab baca Ustaz baca? Kitab ni mungkin sama, tapi gurunya yang memahamkan tu tak tahulah macam mana. Allah A'lam, tak tahu. Dan Allah Ta'ala takdirkan macam tu kan. Jadi bersyukurlah tuan-tuan kalau kita dapat memahami, dapat baca kitab satu, dapat memahami isi kitab dengan yang sebenar, dengan yang sebenar. Ya Allah, satu nikmat tuan-tuan. Contoh macam tadi, kitab Baquratul Amani dan Misbahul Munir itu bukan setakat dikarang kitabnya, malah belajar di pondok pesantren madrasah. Tapi itulah kesilapannya, tidak dibanding dengan kitab-kitab lain. Sebab kalau dibanding nampak bezanya. Nampak bezanya kitab Melayu, kitab Arab dibandingkan. Yang kitab Melayu dia berbanding juga dengan kitab-kitab Arab. Supaya nampak bezanya dan dapat kita mencari kebenaran. Selain kita doa, salah satu doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma, ya Allah, arina, tunjukkanlah kami haqqa, yang benar, haqqa sebagai yang benar, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kami untuk mengikutinya, wa arinal batila, dan nampakkanlah kepada kami yang batil itu, yang salah itu, batilan sebagai yang salah, warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, nampakkan yang benar itu sebagai yang benar, bukan yang benar itu nampak sebagai yang salah. Ya Allah, nampakkan yang salah itu sebagai salah, jangan nampakkan yang salah itu sebagai yang benar balik. Doa itu salah satu doa. Dan kita bandingkanlah, selain doa, kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Sebab tu tuan-tuan kat sini pun kuliah banyak, kuliah banyak. Fikir kitab macam-macam, kitab Nihayatul Zin, dan kitab macam-macam kitab Tauhid, macam-macam kitab. Pasal apa yang banyak kitab? Banding, berbanding. Macam buku teks. Buku teks tu dia punya, kalau kat sekolah buku teks tu dia punya asas lah. Nanti buku rujukan, tambahan, ataupun nota-nota dia ringkas, ataupun ada gambar rajah untuk senang faham. Tapi buku rujukan tu kena banding dengan buku teks. Saya pernah ngajar sejarah kat sekolah Sri Mega tu. Buku rujukan tak sama maklumat dengan buku teks. Habis nak ikut mana? Buku teks. Pasal apa? Peperiksaan dia ikut buku teks. Buku rujukan tu mungkin maklumat dia tersalah, tersasar. Kena banding. Ilmu akademik pun kena banding, apatah lagi ilmu agama. Sebab tu nak jaga kualiti, supaya kita tidak tersalah faham dan sesat. Alhamdulillah kita cukup berkata tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar lebih manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.